Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih, salam IPGM KTHO kelas pertama 2025. Yang saya hormati Puan Farida binti Ngadim selaku pensyarah bagi subjek Kesusasteraan dan Kebudayaan Bahasa Melayu BMMB 1104. Pada hari ini, saya ingin menerangkan bagi tajuk kritikan sastra. Apa itu kritikan sastra? Sebelum itu, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya sebagai pembentang pada hari ini. Nama diberi Nur Hasliana binti Hairul Nizan, pelajar PPISMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2023. Baiklah, berbalik kepada tajuk kita. Apa itu kritikan sastra? Yang pertama, kritikan sastra merujuk kepada perkataan kritik dan sastra. Perkataan kritik merujuk kepada perkataan Yunani kuno iaitu kritos yang bermaksud hakim. Bahasa Latinnya pula iaitu kritikus yang bermaksud menilai dan mentafsir. Manakala sastra pula membawa maksud hasil karya kesenian yang berkembang dalam kalangan masyarakat, digunakan bagi tujuan hiburan, menyuarakan pendapat, pendidikan dan lain-lain lagi. Kritikan sastra pula merujuk kepada usaha untuk menilai sesebuah hasil karya. Pengkritik perlulah adil bagi membuktikan jah dan bukti yang kukuh serta munasabah untuk membuat kritikan. Kita perlu mengkritik sesebuah sastra. Jadi kita perlulah ada satu karya. Karya yang saya pilih ialah Di Sebalik Dinara, hasil penulisan Dayang Nor yang diterbitkan pada tahun 2012. Sebelum itu, alangkah baiknya kita pergi dulu melihat tema kepada novel ini. Baiklah, tema kepada novel ini menunjuk kepada persaingan dalam dunia teknologi. Bagi remaja seperti kita, sangat penting untuk kita kuasai kemahiran teknologi untuk membantu dalam pembangunan negara pada masa akan datang. Novel ini mengisahkan tentang Farisha yang merupakan seorang jurutera keselamatan teknologi maklumat dan diminta oleh Akram untuk menyelesaikan sebuah projek mini. Projek apa tu? Akram memperkenalkan Dr. Maxi kepada Farisha di rumah kepunyaan Carl yang merupakan penyelidik di Softlab. Siapa Carl? Siapa Dr. Maxi? Siapa Akram? Akram dan Dr. Maxi merupakan pekerja kepada Carl. Siapa pula Carl? Carl merupakan pemilik kepada Softlab. Carl kini terlantar sakit akibat parah dan projek Dinara terhenti. Projek Dinara? Apa tu? Projek Dinara inilah yang diperjuangkan di dalam novel ini. Farisha telah ditugaskan untuk menggodam dan mengukurkan sistem Dinara. Kenapa Farisha? Kenapa tak orang lain yang diupah untuk mengukurkan sistem Dinara? Dr. Maxi mempunyai rancangan untuk menggunakan Farisha dan Shida sebagai rancangan sandaran. Siapa pula Shida? Shida merupakan rakan serumah Farisha. Terusnya, Rosman tidak dapat bersama Farisha kerana menguruskan projek lain di Senawang. Siapa pula Rosman? Rosman merupakan rakan sekerja Farisha di Secure Shell. Mereka berdua diminta untuk bekerja di Softlab bersama Shida. Kedatangan Marilyn ke Softlab telah membongkar rahsia bahawa Marilyn dan Carl ialah ibu bapa kandung Farisha. Siapa pula Marilyn? Carl kita sudah tahu dia pemilik kepada Dinara. Marilyn, dia ibu kepada Farisha, bekas isteri kepada Carl. Keluarga Azrai hanyalah keluarga angkat. Siapa pula Azrai? Azrai memegang watak sebagai abang Farisha di dalam cerita ini. Namun, di pertengahan plot, kita mendapati bahawa Azrai hanyalah abang angkat kepada Farisha. Carl yang sudah tenat akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan abunya dibuang di Selat Melaka seperti yang telah diwasiatkan olehnya. Tetapi Akram mendapati Shida berkelakuan aneh dan berpendapat bahawa Carl masih ada dalam diri Shida. Macam mana tu? Carl sudah mati, namun pemikirannya masih ada di Shida. Begitulah cerita ini merungkaikan sebuah penggunaan teknologi yang sangat-sangat maju. Tanpa melengahkan masa, alangkah baiknya jika kita terus kepada bahagian kritikan novel. Terdapat banyak jenis kritikan, namun yang saya ambil untuk mengkritik novel yang saya pilih ini hanyalah 4 jenis kritikan. Yang pertama, kritikan sanjungan, kritikan pendekatan, kritikan penilaian dan kritikan saranan. Apa keempat-empat kritikan ni? Saya akan menjelaskan satu persatu berserta contoh dan bukti yang saya kemukakan daripada novel tersebut. Pertama, kritikan sanjungan.
Apa itu kritikan sanjungan? Sanjungan bermaksud pujian yang diberi dengan rasa kagum dan senang hati terhadap hasil karya yang menarik perhatian. Sementara kritikan sanjungan pula merujuk kepada memuji pengarang dan karyanya yang dapat menarik perhatian. Gaya penulisan yang teratur, elemen jalan cerita yang menarik dan tersusun menjadikan kritikan ini perlu diketengahkan. Kritikan sanjungan. Yang pertama, kenapa saya mengambil jenis kritikan sanjungan untuk mengkritik novel ini? Yang pertama ialah ketelitian penulis dalam menceritakan penggunaan teknologi yang tidak mampu dibayangkan dengan logik akal. Buktinya apa? Buktinya, kebijaksanaan Farisha berpunca daripada implan yang telah dipasang di badannya sejak kecil oleh bapanya Carl. Macam pelik kan? Implan yang boleh dimasukkan dalam tubuh badan untuk berkemahiran dalam teknologi sangat-sangat tidak mampu untuk dibayangkan akal fikiran yang logik. Yang kedua, Alia merupakan cyborg ciptaan Carl dengan menggunakan tubuh bekas isterinya Rusmina. Alia pula siapa? Alia juga seperti Akram dan Dr. Maxi yang menjadi pekerja di Softlab. Namun, Alia merupakan robot yang digunakan untuk membantu Carl. Namun, tubuh badannya ialah manusia biasa yang digunakan daripada Rusmina. Macam mana? Kita tak mampu untuk bayangkan dengan akal fikiran yang waras bagaimana tubuh badan seorang manusia yang mampu diubah menjadi robot. Seterusnya, teknik plot yang disusun secara teratur hingga dapat menarik perhatian pembaca. Kenapa? Sebagai buktinya, Azrai akhirnya memberitahu Farisha tentang penyakitnya dan status Farisha sebagai anak angkat ke dalam keluarganya dan Carl merupakan bapa kandungnya. Plot-plot macam ni sangat-sangat menarik perhatian kerana pembaca tidak mengetahui bahawa Farisha merupakan anak angkat. Namun, selepas perkembangan cerita, barulah kita tahu bahawa Farisha ni merupakan anak angkat dan Carl yang mengupahnya untuk menyelesaikan projek Dinara rupanya bapa kandungnya. Terusnya, Akram berpendapat bahawa Carl menggunakan tubuh badan Shida untuk meneruskan kehidupan. Walaupun jasadnya telah dibakar hingga menjadi abu, namun pemikirannya masih hidup di tubuh Shida. Macam mana pula tu kan? Kita menyanjung penulis yang mampu berfikir di luar kotak, yang tidak mampu difikir oleh akal fikiran yang waras, kerana beliau mampu untuk menghasilkan cerita yang boleh menggunakan teknologi secara berleluasa. Kita pergi kepada kritikan kedua, iaitu kritikan pendekatan. Apa itu kritikan pendekatan? Kritikan pendekatan merujuk kepada proses untuk mendekati sesuatu karya menurut rujukan Azman Rahmat et al. 2022. Kritikan merujuk kepada usaha mencapai sesuatu pengertian konteks dalam karya yang dikritik berlandaskan aspek dan penelitian. Apa tu? Mari saya terangkan secara lanjut. Dengan menggunakan contoh yang ada di dalam novel, saya akan menerangkan satu persatu. Kenapa saya mengambil kritikan pendekatan untuk mengkritik novel di sebalik Dinara ini? Kerana plot, watak dan pewatakan, latar, sudut pandangan dan gaya bahasa yang teratur yang dikemukakan oleh penulis dalam menulis novel ini. Bermula daripada permulaan, perkembangan, klimaks dan peleraian. Dari awal permulaan penulisan, penulis menerangkan latar tempat, latar masa dan watak yang jelas hingga ke penghujung. Kita juga dapat lihat daripada sinopsis, pada permulaan Farisha diambil untuk bekerja di Softlab. Kemudian kita mengetahui bahawa Farisha merupakan anak kandung kepada Carl. Kita juga mengetahui bahawa Alia merupakan cyborg dan bukan manusia. Dan digunakan lagi mengejutkan bila Alia tersebut merupakan asal usulnya ialah seorang manusia biasa yang diubah menjadi robot. Dan peleraiannya ialah Carl telah pun mati kerana sakit barahnya. Yang kedua, kita merujuk kepada gaya bahasa. Penulis menggunakan gaya bahasa yang lengkap bagi menjelaskan situasi dan menekankan peranan watak. Yang pertama, gaya bahasa metafora. Apa itu gaya bahasa metafora? Penulis menerangkan reaksi watak atau tingkah laku watak dalam cerita. Sebagai contoh, mengangkat bahu dan dada turun naik untuk menerangkan bagaimana watak tersebut berbicara, bertutur, berkomunikasi. Sebagai contoh, jika watak tersebut tidak mengetahui, dia mengangkat bahu. Jadi, penulis menceritakan berkenaan apa yang dilakukan ataupun gerak bahasa tubuh badannya. Yang kedua ialah kata pinjaman. Penulis menggunakan kata pinjaman bahasa Inggeris. Contohnya, retinal scanner yang dipasang di rumah Farisha oleh abangnya Azrai. Seterusnya, pendekatan psikologi atau kemanusiaan. Terdapat banyak nilai-nilai moral yang diselitkan dalam novel ini. Yang pertama, nilai masyarakat yang mengambil berat sesama sendiri. Sebagai contoh, Azrai, abang angkatnya yang memasang retinal scanner di rumah adik angkatnya Farisha kerana bimbang akan keselamatan adiknya di rumah.
Seterusnya, nilai masyarakat yang amanah. Walaupun Kal telah buat banyak perkara yang buruk kepada mereka, mengubah Alia, mengubah Rusmina kepada cyborg, memisahkan Farsha bersama ibunya, ingin menggunakan Shida sebagai uji kaji dan sebagainya, namun mereka tetap membakar mayat Kal dan meletakkan abunya di Selat Melaka seperti yang diwasiatkan, yang seperti yang diamanahkan oleh Kal sebelum kematiannya. Kita pergi kepada kritikan seterusnya, iaitu kritikan penilaian. Apa pula kritikan penilaian? Kritikan penilaian merujuk kepada menentukan nilai bagi sesebuah karya itu sama ada bermutu ataupun tidak. Seterusnya, pengkritik perlu mengambil kira sudut pengarang, plot cerita dan sebagainya sebelum membuat kritikan. Kritikan penilaian ni macam kita perlu menilai satu karya tersebut sama ada bagus ke, tak bagus ke, dari segi jalan cerita dia macam mana, gaya bahasa dia macam mana dan sebagainya. Kritikan penilaian yang pertama, karya yang dihasilkan menepati tema yang ditetapkan. Jalan cerita menggambarkan kehebatan teknologi yang dimiliki oleh Kal sehingga disalahgunakan dan mengetepikan nilai kemanusiaan dalam diri. Yelah, bukti bagi kritikan penilaian yang saya ambil ialah Akram mencari maklumat pada badan Farsha menggunakan satu alat sepanjang 6 cm. Akram mendapati alat itu bertukar menjadi warna merah untuk menunjukkan tahap kesihatan Farsha tidak memuaskan. Dengan alat ini kita dapat melihat bahawa kecanggihan teknologi itu dapat mengukur tahap kesihatan seseorang. Seterusnya, mereka amat perlukan Shida juga sebagai physical backup, yang ini kata pinjaman lah. Mereka akan mengusahakan untuk memasukkan microchip ke dalam tubuh Shida sebagaimana yang ada dalam tubuh Farsha. Pada mana itu juga, Dr. Messi memadamkan beberapa ingatan dan perasaan Alia sebagai merupakan sebuah cyborg tak canggih supaya ia tidak akan mengganggu rancangan yang diatur oleh Farsha dan Shida. Nampak tak kemahiran teknologi yang ada pada mereka ni, yang mereka kuasai, boleh buat apa saja yang mereka nak. Walaupun itu seorang manusia, mereka boleh memadamkan ingatan, mereka boleh mengubah menjadi robot, mereka boleh memasukkan microchip dalam tubuh badan untuk mengawal minda dan sebagainya. Jadi kat sini saya nak nilai bahawa penulis novel ni iaitu Dayang Nur, beliau sangat-sangat berfikir di luar kotak. Beliau sangat-sangat bernas. Dan seterusnya kita pergi kepada kritikan saranan. Ini kritikan terakhir lah yang saya ambil. Apa itu kritikan saranan? Kritikan saranan merujuk kepada memberikan pendapat bagi menambah baik hasil sesebuah karya. Kritikan perlu bersifat untuk memperbaiki kekurangan. Nama saranan kan kita menyarankan penulis tersebut untuk macam ni dan macam ni untuk menambah baiklah hasil karya beliau. Bukti yang saya ambil ialah bagi ayat tetapi terdapat keanehan dalam diri Shida. Dia pandai berfalsafah seperti Kal. Dalam percakapannya, Shida mengajak mereka pulang ke Softlight untuk menyelamatkan Dinara. Akram dapat merasakan bahawa yang berfalsafah dan berkata-kata itu bukan Shida tetapi Kal. Akram sangat yakin itu ialah Kal. Kenapa saya ambil ayat ni sebagai bukti untuk kritikan saranan? Kerana saya ingin memberi saranan bagi pendapat saya untuk memenuhi kritikan saranan ini. Saya berpendapat bahawa pembaca dapat mengenal pasti bahawa Shida telah digunakan oleh Kal untuk meneruskan misi menyelamatkan Dinara. Pada pendapat saya, penulis seharusnya menamatkan watak Kal kerana dia telah mati. Kita mengetahui bahawa kemahiran teknologi boleh membuat apa saja. Namun, orang yang telah mati, kita faham bahawa orang yang telah mati tidak mampu untuk hidup semula. Sungguh pun, dia berkemajuan dalam teknologi, namun jasadnya telah dibakar dan abunya telah dibuang di Selat Melaka. Sangat mustahil dan tidak terjangkau di akal sekiranya pemikirannya hidup dalam diri Shida, dan seharusnya watak Kal ni perlu dimatikan dan dihapuskan. Jika tidak, cerita ini akan tergantung kerana wataknya masih hidup dalam diri Shida. Dia meneruskan misi menyelamatkan Dinara. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Adakah Kal masih meneruskan rancangan jahatnya untuk menggunakan Farsha? Adakah ini dan menjadi persoalan kepada pembaca dan menyebabkan cerita tersebut tergantung. Pada pendapat saya, penulis perlulah mematikan watak Kal untuk memastikan bahawa cerita tersebut berakhir tanpa sebarang persoalan. Kita sudah sampai di penghujungnya, di mana kesimpulan yang saya dapat hasilkan bagi kajian saya terhadap novel Di Sebalik Dinara ialah penulis
kita, iaitu Dayang Nur sangat-sangatlah bijak dalam menghasilkan sesebuah karya yang menggambarkan kemajuan teknologi yang tidak terjangkau di akal. Novel ini jelas menunjukkan kemahiran dan kebijaksanaan penulis dalam mengatur jalan cerita, gaya bahasa, plot cerita yang mampu menarik perhatian pembaca. Berbagai kritikan yang dikemukakan merupakan pendapat saya sendiri. Novel di sebalik dinara karya Dayang Nur ini dapat mendedahkan pembaca kepada kemajuan teknologi yang melampaui batas hingga memudaratkan manusia. Ialah kan Kal menggunakan kemahiran yang dia ada sampai mengubah Alia tu daripada seorang manusia, Rusmina tu sebagai seorang manusia, menjadi cyborg yang dia beri nama Alia, sehingga orang lain pun tertipu. Orang lain pun tak tahu yang itu sebenarnya seorang manusia yang diubah menjadi cyborg. Namun, kemajuan teknologi ini juga penting bagi meningkatkan tahap pemikiran pembaca. Baguslah kan, kita pun tak pernah terfikir, tapi bila penulis ini menghasilkan karya seperti ini, jadi kita fikir, oh macam ni boleh, kemajuan teknologi boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Jadi mengasah lagi minda remaja macam kita ni untuk mempelajari kemahiran teknologi agar dapat menyumbang tenaga kita kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekalung penghargaan saya serahkan kepada Puan Farida binti Nadim selaku pensyarah Kesusasteraan dan Kebudayaan Bahasa Melayu BMMB 1104 kerana memberikan tunjuk ajar yang baik sepanjang saya menjalankan tugasan ini. Terima kasih Puan. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.